Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Kuching City, yang mana Selangor menang 5-0 pada perlawanan ni. Itu adalah jumlah jaringan yang banyak. Dan kalau kita lihat dua game, Selangor masih lagi belum dibolosi walaupun baru berjumpa dengan Kelantan United dan juga Kuching City, pasukan yang dinaikkan dari Liga Premier ke Liga Super untuk tahun 2023. Tetapi kita boleh lihat yang Selangor ada beberapa improvement dari game pertama ke game yang kedua. Ada beberapa improvement yang boleh kita puji dan juga kita boleh lihat. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang positif dan juga perkara yang boleh kita puji tentang pasukan Selangor pada perlawanan ni? Yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu mengenai gandingan midfield mereka, Brandon Gan, Nur Arawakdeh dan juga daripada Alex, yang mana Alex diturunkan sebagai first 11 pada perlawanan ni. Dan kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Alex memang sangat-sangat cemerlang, yang mana Alex ni ditugaskan sebagai single pivot ataupun lebih kepada berperanan sebagai holding midfielder, yang mana dia melibatkan diri sama ada in ataupun out position untuk pasukan Selangor. Alex adalah player yang sangat penting untuk pasukan Selangor, yang mana kalau kita lihat dalam fasa attacking ataupun dalam fasa build up yang dilakukan oleh pasukan Selangor, maka Alex akan melibatkan diri beliau untuk membantu bahagian pertahanan untuk progress the ball daripada bahagian department ke bahagian attacking department. So there is a good thing tentang Alex, yang mana dia juga boleh berperanan sebagai deep lying playmaker, yang mana dia boleh buat hantaran-hantaran jauh ataupun dia boleh melibatkan combination play bersama dengan Nur dan juga Brandon Gan di bahagian tengah. Dan ketika Selangor berada di out of position, maka apa yang dilakukan oleh Alex adalah dia akan memberi cover kepada back four pasukan Selangor dengan melakukan pressing ataupun melakukan tekanan ke atas pemain-pemain Kuching City yang memegang bola untuk dia merampas balik bola daripada pemain-pemain Kuching City tersebut. Jadi peranan Alex ni dia balance daripada segi menyerang dan juga dari segi bertahan. So dia telah memberikan kestabilan untuk barisan serangan dan juga barisan pertahanan pasukan Selangor sama ada in ataupun out position. So memang Alex adalah pemain yang sangat penting dalam sistem Tan Chee Ho untuk pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Dan disebabkan ada Alex di belakang juga, kita boleh tengok bagaimana Brandon dan juga Nur yang beraksi sebagai double 8 boleh bergerak bebas dan advance lebih tinggi untuk cover kawasan half space. Jadi kita boleh tengok bagaimana Nur dia boleh bermain berhampiran dengan D-box pasukan lawan. Dia boleh naik dengan terlalu tinggi untuk involve dan juga meletakkan diri dia dalam banyak kawasan menyerang dan juga berhampiran dengan D-box, dan banyak juga masuk ke dalam D-box apabila Alex dah cover banyak di bahagian belakang. Begitu juga dengan Brandon Gan, dia juga boleh bermain dengan lebih tinggi untuk memberi support kepada Nur dan juga untuk memberi bantuan kepada bahagian wide area, iaitu seperti Faisal Halim dan sebagainya. So benda tu yang positif lah tentang midfield department pasukan Selangor. Dan hasilnya Nur boleh skor sampai 2 sebab dia boleh bermain dengan lebih bebas dan boleh cover bahagian attacking ataupun bahagian serangan dengan lebih banyak dengan menempatkan diri beliau di dalam D-box. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang kita boleh puji tentang pasukan Selangor ni adalah bagaimana mereka melancarkan serangan. Kalau kita lihat pada perlawanan mentang Kelantan United hari itu, mereka agak kurang dari segi off ball movement, yang mana mereka sukar untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Kelantan yang compact dan juga bermain dengan low block. Tetapi untuk perlawanan ni, apa yang boleh saya puji, satu, dari segi off ball movement, pergerakan tanpa bola pemain-pemain pasukan Selangor untuk game ni memang telah memberikan mereka banyak variation dan juga telah mencipta banyak ruang dan juga orang kata apa, ruang dan juga peluang untuk mereka melakukan penetration ke arah gawang Kuching City lah. Dan yang paling penting, apa yang diperbaiki oleh pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah mereka meletakkan numbers of player yang lebih banyak di dalam D-box as a receiver ataupun sebagai penerima bola. Seperti mana yang kita lihat waktu lawan Kelantan United hari itu, pemain-pemain Selangor suka untuk attack di wide area, mereka melakukan penetration dan sebagainya. Tetapi apabila mereka supply bola di dalam kotak penalti, receiver ataupun orang yang ingin menerima bola tu tak
ramai dalam kotak penalti, mungkin ada seorang ataupun dua orang sahaja. Tetapi dalam perlawanan menentang Kuching City ni, banyak gerakan ataupun serangan combination yang dilakukan oleh pasukan Selangor melalui wide area, sama ada menggunakan Zikri, sama ada menggunakan Faisal Halim dan sebagainya. Kita akan nampak yang numbers of player yang nak receive the ball dalam D-box akan jadi lebih banyak, sama ada 3 ataupun 4 player yang bersedia untuk menerima bola tersebut. So that is a good thing apabila gerakan dilakukan di bahagian wide area, berjaya masuk ke dalam D-box, cutback ataupun supply bola ke dalam kotak penalti untuk mencari receiver ataupun pemain-pemain lain. Bila ada numbers of player yang banyak, maka mereka akan mudah untuk lagi skor. Yang tu adalah perkara yang kita boleh kata tentang pasukan Selangor di second half, dan sebab itulah kita boleh nampak gerakan serangan pasukan Selangor kali ni lebih simple dan lebih efektif sebab ada numbers of player yang banyak di dalam D-box ketika dalam fasa menyerang. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan Selangor. Yang ketiga, kalau kita boleh puji tentang pasukan Selangor lagi, adalah peranan di bahagian kanan, yang mana boleh saya katakan bahagian kanan pasukan Selangor untuk game ni memang sangat efektif. Gandingan Henta Aun dan juga gandingan Henta Aun bersama dengan Zikri menunjukkan kesefahaman dan juga combination play yang sangat menarik. Bagaimana mereka penetrate di bahagian wide area, bagaimana mereka buat masuk ke dalam wide area, dan Zikri kali ni pun dia punya improvement untuk game ni memang sangat bagus, terutamanya daripada segi decision making dan juga dari segi dia punya crossing, yang mana dia berjaya cipta satu assist kepada Daniel Asri. So benda tu positif lah. Dan peranan yang ditunjukkan oleh Faisal Halim pada perlawanan ni lebih kepada connector untuk menyambung antara satu department ke satu department, dan dia lebih kepada inverted winger, yang mana dia akan lebih suka cut in, masuk ke half space untuk memberi support kepada Aaron ataupun memberi support kepada player-player yang berada di bahagian tengah untuk menjadi connector antara satu sama lain. So Faisal Halim ni lebih kepada untuk create chance dan juga menjadi penyambung antara sudut di half space untuk masuk ke dalam D-box. So combination play yang bagus lah. Dia tak suka sangat nak exploit belah bahagian wide area, tetapi dia lebih suka masuk ke half space dan juga untuk menyambung untuk bagi pasukan Selangor masuk ke dalam D-box. That is a good thing tentang pasukan Selangor. Dan yang seterusnya adalah kalau kita lihat kepada back 3 pasukan Selangor, yang mana Selangor ni kalau kita lihat mereka punya build up memang menggunakan back 3, tetapi yang menariknya mereka akan selalu berubah, iaitu inverted fullback, yang mana kalau pasukan Selangor ni dia tak guna orang kata apa, kalau left back inverted, tak semestinya left back saja yang inverted, yang mana kalau kita lihat kebanyakan fasa build up yang dilakukan oleh pasukan Selangor, mereka menggunakan Yazan, Syarul Nazim dan juga Fazli Mazlan yang akan jadi inverted masuk ke kawasan half space. So apabila Yazan dan juga Syarul Nazim memulakan build up, mereka akan bermain dengan high line. Jadi dekat sinilah mereka akan push Zikri Khalili untuk naik lebih tinggi bagi membantu Henta Aun di bahagian wide area ataupun di bahagian kanan lah. Tetapi dalam masa yang sama, Fazli Mazlan juga boleh naik lebih tinggi sekiranya Zikri Khalili masuk menjadi inverted di bahagian right back. Dan kadang-kadang pasukan Selangor bermain dengan back 3, yang mana Alex dia drop deep untuk berada di antara Syarul Nazim dan juga Yazan untuk start the build up, dan mereka bermain dalam fasa dua fullback yang lebih ofensif untuk cover bahagian wide area. So benda tu akan memberikan satu faktor yang mana Selangor boleh overload di bahagian wide area untuk melakukan penetration ke dalam D-box pasukan lawan. So that is a good thing tentang pasukan Selangor. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Selangor adalah dari segi rotation player, yang mana mereka percaya kepada pemain-pemain muda, dan pemain muda yang diturunkan pada waktu semalam menunjukkan performance yang baik lah. So mereka boleh gain confidence, gain experience walaupun bermain dengan Kuching City, tetapi benda tu sangat bermanfaat dan juga membolehkan mereka percaya diri dan improve dari game ke game. Contohnya macam Mukairi Ajmal masuk semalam kan, dia memberi impact yang positif kepada attacking phase. So benda tu memang positif lah kan. Jadi saya mengharapkan Selangor boleh terus konsisten lah. Cumanya Selangor boleh perbaiki daripada satu problem, yang mana Selangor mempunyai masalah dalam fasa bertahan. Ya, jadi semalam nasib baik lawan Kuching kan. Kalau kita tengok, Selangor bermain dengan defense line yang tinggi. So bermaksud pertahanan pasukan Selangor perlu aware dengan keadaan bila kena counter dan lebih laju dalam segi transisi dan juga communicate antara satu sama lain untuk tidak hilang bola. Kalau tak, kalau saya rasa jumpa tim yang lebih efektif dalam counter dan juga ada player yang lebih laju, kemungkinan Selangor boleh dihukum dengan backline yang terlalu tinggi tersebut lah. So benda tu memerlukan keserasian dan juga kesefahaman dalam pembentukan transisi
transisi dari menyerang ke bertahan. Untuk pasukan Kuching City, memang nampaklah game ni mereka banyak flawless, terutamanya sama ada dari segi in atau out position, mereka memang sangat flawless, iaitu mereka sangat bermasalah. Yang pertama, mereka tak ada well defending punya structure, sebab mereka punya structure bertahan boleh dikatakan lambat settle down. Mereka membiarkan pemain-pemain Selangor control game. Mereka tak ada something yang untuk menghalang dan juga mematahkan serangan pasukan Selangor. Dan dalam attacking phase juga mereka cuba lakukan counter attack, tetapi tak banyak support player daripada bahagian midfield ke attacking department. Gap yang terlalu besar menyebabkan mereka tak boleh nak buat apa dalam counter attack tu. Jadi memang boleh dikatakan Selangor lebih enjoy dan lebih orang kata apa, bagus dalam position game ni, dan lebih banyak menyerang disebabkan mereka terlalu selesa dalam memegang bola. Jadi mereka boleh create banyak variation of attacking dan mereka boleh menyerang pasukan Kuching City dengan banyak lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.